Berita Al-Hijrah 28 Julai 18 Zulhijjah, kambing mati mangsa seks luar tabi'i. Juga kadar vaksinasi meningkat 124%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Seorang lelaki berusia 60 tahun ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam kes persetubuhan luar tabi'i dengan seekor kambing betina sehingga haiwan itu mati. Kejadian dipercayai berlaku di kampung Sungai Buaya Serendah. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Arsad Kamarudin berkata, kejadian kira-kira 1.30 petang itu disedari seorang wanita berusia 45 tahun selepas mendengar bunyi mengembek dari kandang kambingnya yang terletak di belakang rumah. Pemeriksaan mendapati seorang lelaki yang dikenalinya dalam keadaan separuh bogel bangun dari sebelah kambing milik pengadu. Pengadu kemudian membuat pemeriksaan dan mendapati seekor kambing betina itu telah mati. Dia kemudian membuat satu laporan polis di Balai Polis Rendah pada jam 6.24 petang semalam. Hasil maklumat yang diperoleh polis berjaya membuat tangkapan ke atas seorang lelaki di kawasan semak Jalan Tengah Kampung Sungai Buaya Serendah pada jam 10.50 pagi hari ini. Suspek yang berumur 60 tahun mempunyai rekod lampau yang membabitkan kes jenayah. Suspek akan direman esok di Mahkamah Session Kuala Kubu Baru untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 377 dan Seksyen 289 Kanun Kesiksaan. Seorang ustaz di sebuah pusat tahfiz didakwa di Mahkamah Session Al-Usta hari ini atas kesalahan menggunakan sekeping dokumen cabutan minit mesyuarat dipercayai palsu pada tahun 2015. Tertuduh Muhammad Idrus Ahmad, 46 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad. Mengikut pertuduhan, Muhammad Idrus didakwa dengan curang telah menggunakan satu dokumen sebagai tulen iaitu sekeping cabutan minit mesyuarat ahli jawatankuasa pengurusan Ma'had Tahfiz Intan Sungai Petani kali ke-8 bertarikh 21 Jun 2015 di Pejabat Peguam Tetuan Badrul Samad Faik & Co di Kuala Muda pada 15 September 2019. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 471 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Muhammad Zulfadli Azharuddin manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Saiful Izham Ramli. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 24 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. 5 pekebun durian Musang King didakwa atas pertuduhan menceroboh hutan simpan kekal Batu Talam di Raub Pahang. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Raub hari ini. Berdasarkan kertas pertuduhan, semua tertuduh didapati berada di dalam Kompartmen 175 Hutan Simpan Batu Talam di Raub dan memasuki hutan simpan kekal iaitu hutan tertutup tanpa sebarang permit masuk yang sah. Dua warga Indonesia, Kanir 32 tahun dan Syahroni Rosli 46 tahun bersama Chia Kin Seng 54 tahun dan Levin Chieh Zhe Yueng 21 tahun didakwa memasuki hutan simpan pada 3 Julai lalu. Manakala seorang lagi tertuduh, Wong Tan Fuk 49 tahun didakwa masuk dalam hutan simpan pada 8 Julai lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 47-1-C Akta Perhutanan Negara 1984 yang diterima pakai oleh Negeri Pahang di bawah Enakmen Perhutanan Negara 1986 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 47-4 Enakmen yang sama. Sabit kesalahan boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM3,000 bersama seorang penjamin terhadap Kanir, Syahroni Rosli, Chia Kin Seng dan Wong Tan Fuk. Manakala Levin Chieh Zee ditawarkan ikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 15 September depan.
Dan ini pula susulan insiden pintu tren LRT laluan Kelana Jaya yang terbuka ketika sedang beroperasi Isnin lalu. Dapatan awal mendapati insiden berkemungkinan berpunca daripada sistem Door Close Confirmation Unit DCCU yang gagal berfungsi secara normal. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong dalam satu kenyataan hari ini berkata pihaknya memandang serius insiden tersebut dan telah mengarahkan pihak Rapid Rail memberikan laporan siasatan awal insiden dalam masa 7 hari atau sebelum 2 Ogos ini. Manakala laporan siasatan penuh beserta semua dokumen sokongan pula perlu diserahkan dalam masa 21 hari atau pada 16 Ogos depan. Menurutnya, tindakan selanjutnya ke atas pengendali perkhidmatan rel tersebut akan diputuskan setelah laporan lengkap diperoleh. Kes disiasat di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta 715. Tegasnya, Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD tidak akan bertoleransi terhadap sebarang elemen kecuaian. Justru mana-mana pihak yang gagal mematuhi aspek keselamatan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dalam insiden jam 3 petang 26 Julai lalu, pintu sebuah tren LRT terbuka sendiri ketika sedang bergerak antara stesen LRT arah Damansara menghala ke stesen LRT Lembah Subang. Ketika kejadian, terdapat 7 orang penumpang di dalam tren berkenaan. Tiada kecederaan dilaporkan. Semalam, Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menerusi Rapid KL memohon maaf kepada orang ramai atas insiden berkenaan. Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia (UNI MLC) menggesa kerajaan agar menyerap segera doktor kontrak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Presidennya Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal berkata pihaknya berpandangan penyerapan mereka ke dalam sistem perkhidmatan bukan satu pembaziran. Sebaliknya, ia adalah satu pelaburan jangka panjang. Penting pada hari ini berhentikan episod ini dengan serta-merta. Yang penting sekarang ni kita mesti memberi satu pengiktirafan kepada doktor-doktor yang bekerja secara kontrak selama ini. Mereka telah pun menjalankan tugas dan tanggungjawab yang terbaik. Tambah pula ujian telah dibuat selama 1 tahun lebih. Mereka berhadapan dengan ancaman COVID-19 dan mereka telah menjalankan kerja dengan begitu tekun. Menurut beliau, tugas doktor kontrak dikatakan sama berat dengan beban para doktor yang bertaraf tetap. Malah dalam kebanyakan masa tugas mereka adalah lebih berat berbanding doktor-doktor bertaraf tetap. Justru beliau berkata UNI MLC menyeru agar pihak kerajaan mengambil pendekatan proaktif dengan menyerap doktor-doktor kontrak ke dalam perkhidmatan dengan segera tanpa menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Katanya UNI MLC menyambut baik kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang menyuarakan harapan beliau supaya semua doktor kontrak dapat diserapkan ke jawatan tetap dalam tempoh 2 tahun atau kurang. Pandemik COVID-19 juga telah membuktikan bahawa khidmat doktor-doktor kontrak amat diperlukan dan mereka merupakan aset berharga bagi sektor perubatan dan kesihatan negara. Negara sekali lagi merekodkan angka tertinggi kes COVID-19 dengan 17,405 kes hari ini. 3 negeri mencatatkan 4 angka dengan Selangor kekal tinggi iaitu 7,171 diikuti Kuala Lumpur 2,880 dan Kedah 1,112 kes. Sabah merekodkan 913 kes, Negeri Sembilan 863 kes, Johor 767 kes dan Pulau Pinang 760 kes. Mencatatkan kes 2 angka, Labuan 16 dan Putrajaya 64. Perlis kekal menjadi negeri terendah merekodkan kes positif iaitu 3 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pertambahan kes baharu itu menjadikan jumlah kes keseluruhan mencecah 1,061,476 kes. Manakala kes aktif ialah 175,113 kes. Kes sembuh juga dilapor tinggi iaitu 12,373 kes. Jumlah kematian hari ini ialah 143 orang sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan yang maut meningkat kepada 8,551 kes. Rehat seketika, selepas ini tapir patah kaki.
Laporan Parlimen, Malaysia menerima lebih 26 juta dos vaksin menerusi perolehan kerajaan dan juga sumbangan daripada negara luar. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, sehingga 26 Julai lepas, jumlah vaksin yang diterima daripada syarikat pembekal menerusi perolehan kerajaan sebanyak 23.88 juta dos. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,85,790 dos telah diterima pada suku pertama. 8,906,530 dos telah dihantar pada suku kedua, manakala bakinya adalah jumlah vaksin yang diterima pada bulan Julai ini. Beliau berkata selain daripada bekalan vaksin diterima daripada perolehan, Malaysia juga telah menerima sumbangan vaksin daripada 3 buah negara iaitu Jepun yang menyumbang sebanyak 998,400 dos vaksin AstraZeneca, Amerika Syarikat menyumbang 1 juta dos vaksin Pfizer dan China menyumbang vaksin Sinovac sebanyak 500,000 dos. Khairi berkata demikian pada sesi penerangan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin turut memaklumkan kadar pemberian vaksinasi di negara ini meningkat sebanyak 124% hingga semalam berbanding purata harian direkodkan pada bulan Jun. Pada Jun lalu, purata suntikan yang disasarkan adalah sebanyak 150,000 dos vaksin, tetapi purata suntikan harian yang telah dicapai adalah 169,000 dos sehari. Manakala bagi bulan Julai, sasaran purata yang telah ditetapkan adalah sebanyak 300,000 suntikan dos sehari. Sehingga semalam, purata yang telah dicapai pada bulan Julai adalah sebanyak 378,000 dos sehari. Ini bermakna telah berlaku peningkatan sebanyak 124% apabila dibandingkan kadar purata antara bulan Jun dan purata bulan Julai sehingga hari semalam. Sebagai perbandingan, peningkatan kadar vaksinasi pemberian vaksin semenjak mulanya peak pada bulan Februari hingga bulan Jun adalah sekitar 8 juta dos. Tetapi untuk bulan Julai ini sahaja, sehingga hari ini, pemberian vaksin telah melebihi 10 juta dos. Beliau berkata demikian ketika sesi penerangan mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pada mesyuarat khas Parlimen Penggal ke-14 hari ini. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin memaklumkan hampir 18.4 juta dos vaksin COVID-19 sudah diberikan kepada rakyat di negara ini. Daripada jumlah itu katanya 12.49 juta orang atau 38.2% menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan sehingga semalam, manakala 5.9 juta orang atau 18.1% telah memperoleh dos lengkap vaksin. Dalam pada itu, kerajaan memberi jaminan semua warga pendidik akan diberi suntikan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 sebelum tarikh pembukaan sekolah secara bersemuka yang dijangka September ini. CITF sedang bekerjasama rapat dengan KPM dalam memastikan bilangan guru, anggota kumpulan pelaksana dan perkhidmatan sokongan kontrak yang belum mendapat janji temu lagi dapat dikenal pasti segera untuk dibuat penjadualan janji temu. Terdapat sebilangan yang menolak vaksin di kalangan guru dan saya menyeru supaya pihak pentadbir sekolah dapat membuat capaian kepada golongan tersebut supaya tidak tercetusnya jangkitan selepas pembukaan sekolah. Jelas Khairi Jamaluddin, setakat 27 Julai, seramai 303,682 guru atau 73.5% sudah menerima dos vaksin. Selain itu, 45,197 anggota kumpulan pelaksana iaitu 67% dan 33,633 iaitu 38% pekerja perkhidmatan sokongan kontrak juga sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Manakala bagi sekolah swasta, 12,894 iaitu 66.8% dan 3,026 iaitu 54% kaki tangan sudah menerima 1 dos vaksin.
Polis Pulau Pinang menahan 14 individu bagi membantu siasatan pelanggaran prosedur operasi standard SOP upacara keagamaan bagi menghormati kematian di Banyan Lepas Pulau Pinang baru-baru ini. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zim berkata, siasatan polis mendapati seramai 24 individu melanggar SOP dengan terlibat dalam upacara tersebut, namun hanya 14 orang ditahan bagi membantu siasatan. Datuk Muhammad Suhaili berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 6 lelaki dan 8 wanita berusia lingkungan 25 hingga 40 tahun. Menurut beliau, kejadian dilaporkan berlaku pada jam 8 malam Jumaat lepas dan mereka yang melakukan upacara tersebut terdiri daripada ahli keluarga terdekat si mati. Kertas siasatan bagi kes berkenaan telah dihantar kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Kejadian berlaku tak salah saya 4 hari lepas. Dan kita juga telah membuat seperti mana kita lakukan dengan Taman Seri Pelangi tempoh hari. Sejurus saja kita mendapat maklumat, kita telah membuat siasatan dan membawa kepada 24 orang yang mana akhirnya kita tahan sebanyak 14 orang. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 10 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang hari ini. Terdahulu tular satu video berdurasi 44 saat di aplikasi TikTok menunjukkan sekumpulan lelaki dan wanita melakukan ritual mengelilingi api di atas jalan raya. Dalam pada itu mengulas mengenai kes lebih 200 warga asing melakukan solat sunat Aidiladha di atas jalan berhampiran Surau Taman Pelangi, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zim berkata, kertas siasatan sudah diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Negeri. Pihaknya kini sedang menunggu arahan selanjutnya dalam masa terdekat untuk tindakan susulan. Muhammad Suhaili berkata polis sudah mengambil keterangan seramai 84 individu warga asing termasuk seorang warga tempatan bagi membantu siasatan. Mereka sekarang ini menunggu arahan selanjutnya daripada pihak DPP. Okey, kesemuanya kertas siasatan telah dihantar kepada pihak DPP. Semua mereka telah pun diberi jamin dan menunggu keputusan daripada pihak DPP. Kesemua suspek sebelum ini disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 10 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Pada 20 Julai lepas, tular di laman sosial video berdurasi 22 saat memaparkan kumpulan lebih 200 warga asing melakukan solat sunat Aidiladha di atas jalan berhampiran Surau Taman Pelangi. Bagaimanapun, siasatan pihak polis mendapati kumpulan itu berbuat demikian selepas pengurusan surau tidak membenarkan mereka solat di dalam surau berikutan melebihi had yang ditetapkan. Polis sudah menahan 84 individu bagi membantu siasatan pelanggaran SOP dengan mengadakan solat sunat Aidiladha di atas jalan di kawasan itu. Firma Guaman Syar'i kini boleh mengemukakan permohonan bagi pengoperasian pejabat sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata permohonan boleh dibuat melalui sistem Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI COVID-19 Intelligent Management System CIMS. Menurut beliau, permohonan itu dibuka bagi sektor guaman syar'i yang mempunyai 4 subsektor iaitu khidmat nasihat profesional guaman syar'i, perkhidmatan guaman syariah, perkhidmatan khidmat nasihat dan peguam syar'i bagi tuntutan harta pusaka, hibah dan wasiat dan perkhidmatan perunding keluarga Islam. Permohonan itu akan diuruskan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi tujuan pertimbangan untuk kelulusan pengoperasian tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP. Datuk Dr. Zulkifli turut mengingatkan agar firma guaman syar'i menjalankan tanggungjawab dengan mematuhi SOP bagi mengelakkan berlakunya penularan COVID-19 semasa pengoperasian pejabat. Seekor tapir jantan yang cedera setelah patah di bahagian kaki belakang diselamatkan sepasukan anggota bomba dan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Tapir jantan liar seberat 300 kg itu patah kaki dipercayai selepas terjatuh dari tebing sebuah kebun durian di kampung pantai.
Ketua Balai Bomba Seremban Muhammad Idris berkata sebaik menerima panggilan daripada pemilik kebun durian, pihaknya terus ke lokasi kejadian kira-kira jam 7.37 pagi. Mereka mendapati tapir tersebut dalam keadaan terbaring selepas kaki kiri di bahagian belakangnya patah dan tidak mampu berdiri atau bergerak. Pihak bomba membantu mengangkat dan memindahkan tapir tersebut sebelum menyerahkannya kepada Jabatan Perkhidmatan Negeri Sembilan untuk tindakan selanjutnya. Operasi menyelamat haiwan tersebut melibatkan 8 anggota perkhidmatan dari Seremban dan Jempol. Operasi selesai kira-kira jam 11.30 pagi tadi. Tapir yang cedera itu kini dihantar ke Pejabat Perkhidmatan Seremban untuk rawatan dan tindakan lanjut. Pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada semua peringkat masyarakat, terutama kepada golongan yang mempunyai anak yang masih kecil. Dan atas faktor itu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM bekerjasama dengan Manjaku Baby Mall menyampaikan barangan berupa keperluan bayi dan kanak-kanak melalui kempen Infak Rezeki. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berkata, sumbangan kempen infak rezeki daripada Manjaku Baby Mall bernilai RM190,000 berupa barangan keperluan bayi dan kanak-kanak seperti lampin pakai buang, susu bayi, pembasmi kuman, makanan bayi dan juga pelitup muka. Mereka sudi memberi produk bernilai kira RM200,000 ya. Yang mana akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mereka yang terkesan dengan pandemik ini ya. Dana bagi gerak kerja ini turut dikumpulkan melalui sumbangan orang ramai menggunakan platform dalam talian iaitu sumbangan.com. Menurutnya, jalinan kerjasama daripada pelbagai pihak juga dilihat akan dapat memberi impak yang positif dan membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama-sama dalam misi bantuan infak rezeki. Kami melihat golongan besar keluarga dia terjejas terkesan daripada itu COVID-19. Kami berisau banyak golongan yang besar bayi dan kanak-kanak kekurangan keperluan asas. Oleh itu, Manjaku Baby Mall sebagai keperluan bayi pasaraya, kami boleh memberi sumbangan untuk menyelesaikan keperluan asas terutamanya susu tepung untuk bayi dan kanak-kanak tersebut. Jumlah nilai sumbangan adalah sebanyak RM190,000. Ini adalah merupakan sumbangan keperluan bayi dan kanak-kanak. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supplier Manjaku dan kru saya, teammate Manjaku, kerana mereka ini baru kami dapat jumlah 190 ini. Setakat hari ini, sebanyak lebih 100,000 individu telah menerima manfaat infak rezeki. Selepas ini, tanah runtuh di Cox Bazar. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 6 warga Rohingya termasuk 2 kanak-kanak terbunuh selepas hujan lebat mengakibatkan tanah runtuh di kem pelarian Balukali di Cox Bazar, Bangladesh. Beberapa kemah turut dibawa arus deras di kem pelarian yang didiami kira-kira 1 juta penghuni pelarian yang melarikan diri dari Myanmar. Menurut Pesuruhjaya Penempatan Semula Muhammad Syamsud Doza, salah seorang kanak-kanak mati tertimbus dalam banjir lumpur semalam. Tambahnya, 6 mayat mangsa telah ditemui dan tiada sebarang laporan lain diterima setakat ini walaupun hujan masih berterusan. Menurut seorang lagi Pesuruhjaya Penempatan Semula, Shah Rezwan Hayat, susulan hujan lebat sejak 2 hari lalu, kira-kira 1,500 keluarga telah dipindahkan dari kawasan yang paling terjejas dan berisiko tinggi untuk berlaku tanah runtuh. Kebanyakan keluarga juga kini berlindung di pusat masyarakat, masjid dan madrasah. Bencana seumpama ini menjadi perkara biasa sejak kebelakangan ini, terutama ketika musim monsun antara April hingga September. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin cedera dalam protes terhadap menempatan haram di utara tebing barat semalam. Rejim Zionis menyerang rakyat Palestin termasuk Kabinet Tubas Yunis Al-Asi ketika mereka menyertai demonstrasi menentang cubaan pendatang Israel mengambil alih sumber mata air di kawasan Ain Al-Hilwah.
Dalam insiden itu, tentera Zionis bertindak menggunakan penyembur lada bagi menyuraikan penunjuk perasaan. 13 warga Palestin cedera termasuk Gabenor Tubas, manakala seorang lagi penunjuk perasaan ditahan. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki Palestin terbunuh akibat ditembak tentera Israel di tebing barat berhampiran perkampungan Bita. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, Shadi Omar Lotfi Salim, 41 tahun, ditembak mati ketika memasuki kampung berkenaan selepas pulang dari tempat kerja. Perkampungan Bita menjadi lokasi pertempuran sejak Mei lalu susulan puluhan keluarga pendatang Israel tiba di sana dan mula membina penempatan di puncak bukit dekat Nablus walaupun ia menyalahi undang-undang Israel dan antarabangsa. 2 maut manakala 5 lagi masih hilang dalam letupan yang berlaku di sebuah kilang kimia di barat Jerman. Kira-kira 31 orang dilaporkan cedera dalam tragedi yang berlaku di Taman Perindustrian di Bandar Leverkusen, termasuk 5 daripadanya kritikal. Letupan berlaku sekitar jam 9.40 pagi waktu tempatan di kawasan pelupusan sampah di sebuah bandar di Leverkusen. Difahamkan letupan bermula pada tangki yang digunakan bagi menyimpan cecair pelarut sebelum ia dilupuskan. 3 daripada tangki simpanan dilaporkan musnah sepenuhnya sekaligus menyukarkan siasatan bagi mengetahui punca letupan. Operasi memadam kebakaran mengambil masa beberapa jam dengan bantuan pasukan bomba dari Cologne. Susulan letupan itu, penduduk diminta tidak keluar rumah bagi mengelak daripada terhidu kepulan asap hitam bertoksik di kawasan terbabit. Sementara itu, pihak berkuasa turut menggesa penduduk supaya menutup pintu dan tingkap serta menyimpan nombor talian kecemasan. Penduduk juga dinasihatkan agar tidak memakan sayuran dan buah-buahan di halaman rumah mereka buat sementara waktu. Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad. Rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com Bincang Niaga atau hubungi nombor media strategis TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Baik, sekian berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.